Hadirin sekalian, majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia, bagi menyampaikan ucapan, seterusnya menyempurnakan sesi pemakluman secara maya penerima surat tawaran dana kandungan digital kali ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saudara pengacara majlis. Yang berbahagia Tuan Zakaria bin Abdul Hamid, Pengurusi Finas Encik MA Siwanesan, Timbalan Ketua Setiausaha KKMM, Dr. Ahmad Idham Ahmad Nazri, CEO Finas, teman-teman para penggiat filem, teman-teman daripada media, saudara dan saudari yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, saya bersyukur kerana walaupun kita tak dapat bertemu secara berdepan, tapi sekurang-kurangnya dapat bertemu secara dalam talian. Dalam laptop depan saya ni ramai dan ada dua muka ni, satu muka tak muat, ramai. Alhamdulillah, dan terima kasih semua kerana sudi hadir bersama pada hari ini. Saya faham sangat dalam musim sekarang banyak kerja tuan-tuan dan puan-puan tidak dapat dilaksanakan. Ada yang dulu tak boleh syuting, dapat syuting, sekarang terpaksa terhenti juga kerana PKP fasa 1. Namun demikian, di sebalik masalah-masalah dan kekangan-kekangan itu, kita di KKMM tetap ingin melunaskan janji kami bahawa sebaik sahaja kita dapat melaksanakan, dapat meluluskan, maka kita akan luluskan dana yang telah kita laksanakan. Dan semalam Yang Berhormat Perdana Menteri umumkan tambahan 100 juta lagi untuk bidang ini, dan kita akan teruskan dari semasa ke semasa untuk kita melunaskan secepat mungkin dana kandungan digital bagi teman-teman penggiat seni. Pada hari ini kita menyempurnakan pemakluman dana ataupun surat tawaran bagi DKD yang diuruskan oleh Finas, dan saya ucap tahniah dan terima kasih kepada saudara Zakaria, saudara Dr. Idham dan teman-teman di Finas yang menguruskan kandungan digital atau dana kandungan digital untuk filem. Dan objektif penawaran DKD hari ini adalah pertamanya untuk membantu memperkasakan sektor industri kreatif yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Keduanya untuk menggalakkan penggiat industri kreatif dalam menghasilkan, menerbitkan dan menyebarkan kandungan kreatif yang berdaya cipta tinggi. Yang ketiga, untuk mengoptimumkan potensi industri kandungan kreatif di pasaran domestik dan global. Yang keempat, memperbanyakkan pemilikan hak cipta kandungan dalam kalangan penerbit tempatan. Dan yang kelima, untuk menjana semula ekonomi industri kreatif tanah air melalui kerjasama pihak swasta, melibatkan stesen televisyen dan penyiaran tempatan. Ingin saya jelaskan bahawa di sebalik kami ingin melunaskan perbelanjaan secepat mungkin, namun kita tidak berkompromi dari segi kualiti. Saya rasa teman-teman semua faham, kena melalui prosesnya seperti biasa. Walau bagaimanapun kami cuba mempermudahkan di mana yang boleh kita permudahkan. Peraturan kena ikut, tapi yang mana banyak birokrasi dan sebagainya itu kita akan cuba pemudahkan. Penyerahan surat tawaran DKD kali ini melibatkan 4 kategori. Kategori yang pertama ialah dana filem cereka yang akan melibatkan 60 buah syarikat dengan jumlah peruntukan dia 40.55 juta. Kemudian
kemudian dana dokumentari yang melibatkan 7 syarikat yang melibatkan dana sebanyak 1.84 juta. Yang ketiga, dana pemasaran melibatkan 6 buah syarikat yang melibatkan jumlah peruntukan sebanyak RM900,000. Dan yang keempat ialah dana program TV OTT kerjasama khas Astro yang melibatkan 8 buah syarikat dan jumlah peruntukan sebanyak 3.7 juta. Jadi semua sekali hari ini penerima surat tawaran DKD ialah 81 buah syarikat dan jumlah peruntukannya ialah 46.99 juta ringgit. Tawaran untuk kali ini dijangka akan memberi peluang pekerjaan kepada 3,175 orang mengikut 4 pecahan ataupun kategori dana tadi. Ini adalah sebagai lanjutan daripada pakej ransangan industri kreatif Malaysia ataupun Prisma yang sudah kita umumkan sebelum daripada ini. Dan saya jangka bahawa selepas pada hari ini kita akan meneruskan lagi usaha-usaha untuk kita menyalurkan dana DKD ini kepada penggiat seni. Yang terakhir ialah hiburan dari rumah HDR yang kita salurkan kepada 900 lebih orang pemuzik tanah air. Itu juga kita akan teruskan. Begitu juga dalam industri filem kita akan teruskan. Dan saya juga berharap bahawa saudara para penggiat industri filem tanah air akan juga turut serta nanti dalam matlamat kita melalui FINAS untuk melahirkan, ini jangka panjang lah, sebahagian saudara pun dah tahu, kita punya road to Oscar. Kita sedang merangka apa dia yang kita maksudkan dengan road to Oscar. Tapi saya nak bagi jaminan duit untuk road to Oscar kita tak ambil daripada DKD. Ada juga dulu dia orang marah, dia kata wah ini road to Oscar is going to be a big chunk of money, habislah DKD yang akan diguna. No, we are not going to use DKD. DKD is DKD. DKD adalah untuk perancangan yang lazim yang tuan-tuan dan saudara semua dah sedia maklum. Road to Oscar will come under the Travel Malaysia plan. Something I will have to rob some banks lah untuk dapat Road to Oscar. You can imagine it's going to be a lot of money spent. Tapi untuk teman-teman penggiat dunia filem, we would want to facilitate as much as possible and as quickly as possible untuk tuan-tuan semua boleh terus berkarya. Itu saja yang saya nak sampaikan untuk hari ini. Tahniah kepada 81 buah syarikat yang menerima dana hari ini dan kita semua sedia maklum, dan saya selalu jelaskan di luar sana, bila kita bagi kepada syarikat-syarikat ini bukan untuk orang itu seorang. Masing-masing tuan-tuan ada berpuluh-puluh orang pekerja di belakang saudara. When I launch a campaign untuk pergi tengok wayang, saya dengan Zakaria, dengan Idham kena marah. Apa ni? Waktu-waktu ni nak suruh orang pergi tengok wayang. So we have to explain to people. Ialah yang you tengok toke panggung wayang tu kaya. Yang you tak faham. Di belakang setiap satu panggung wayang itu ada beratus-ratus. I think in the whole country kita ada 5-6 ribu orang yang cari makan melalui panggung wayang. So kalau kita tak tolong panggung wayang, kita tak tolong 5-6 ribu orang. Jadi mudah-mudahan kita semua terus bekerja, berkarya. Hanya yang tak boleh buat seminggu 2 lagi ialah syuting. Saya fikir itu perkara yang tak dapat dielakkan. So terima kasih banyak dan tahniah kepada semua penerima. Majlis merakamkan dutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia, atas ucapan sebentar tadi. Hadirin, tanpa membuang masa, marilah sama-sama kita menyaksikan tayangan video penghargaan daripada para penerima dana kandungan digital pada hari ini. Untuk makluman, video ini dirakam khas berdasarkan kepada pematuhan dan kesesuaian prosedur operasi standard yang sedang berkuat kuasa
dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Hai, saya Gayatri Sulit-Pilih dari Veritas Gold. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada KKMM dan Finas di atas kepercayaan yang diberikan dan sokongan yang padu kepada industri perfilman Malaysia. Saya Fasil Aden dari Seri FX Sedia Berhad ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada KKMM dan juga Finas atas peluang yang diberikan. Assalamualaikum, saya Muhammad Ghazali bin Abu Bakar atau dikenal sebagai Das Abu Bakar dari The Media Hustler Sedia Berhad ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak KKMM dan Finas di atas peluang yang diberikan. Hai, Assalamualaikum. Saya Istia dari Qplex Communication Sedia Berhad ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada KKMM dan Finas atas peluang yang diberikan. Terima kasih. Saya dari 4Frame Sedia Berhad ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada KKMM dan juga Finas atas peluang yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Syafiq Yusof dari Viper Studio Sendirian Berhad ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada KKMM dan Finas atas peluang yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Liana Jasmine dari Mermaid Studio Sedia Berhad ingin mengucapkan terima kasih kepada Finas dan KKMM kerana memberi peluang kepada kami jiwa muda, inspirasi muda. Semoga ini akan memberi semangat kepada industri-industri player luar sana untuk terus menghasilkan fresh new ideas dan hopefully our Super Tele will be a hit in Astroverse. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Kadir daripada Kuasa Teknik Sedia Berhad ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM dan juga Finas yang telah memberi kami dana DKD untuk Astroverse bagi menyiapkan sebuah super tele yang bertajuk Tarantula X. Sekian, terima kasih sekali lagi. Saya Raja Sekren Sundrom dari Unison Production Sedia Berhad mengucapkan ribuan terima kasih kepada KKMM dan Finas atas peluang ini. Salam sejahtera, saya Nevin Hyong dari Miko Studio. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada KKMM dan Finas atas sokongan yang diberikan. Terima kasih. Saya Ruby dari MIG Beat Sedia Berhad ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada KKMM dan juga Finas atas peluang yang diberikan. Tahniah diucapkan kepada para penerima. Hadirin majlis dengan ini menjemput div-div kehormat dan para hadirin untuk bersama-sama kekal di dalam talian bagi sesi bergambar secara tangkap layar. Hadirin yang dihormati, majlis diteruskan dengan sesi sidang media. Justru bagi memulakan sesi sidang media ini, dengan segala hormat dan takzimnya, saya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia. Persilakan Yang Berhormat Datuk. Okay, terima kasih saudara pengacara, teman-teman di KKMM dan Finas dan teman-teman daripada media. Untuk press conference pada petang ini, saya ada dua bahagian. Bahagian yang pertama ialah berkaitan dengan
DKD yang kita buat tawaran ataupun penyerahan sebentar tadi, dan yang kedua ialah sambutan terhadap pemulih yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam. Berbalik kepada surat tawaran dana kandungan digital DKD daripada Finas, pada hari ini kita telah menyerahkan sejumlah 46.99 juta ringgit daripada dana kandungan digital kepada 81 buah syarikat produksi, dan syarikat-syarikat tersebut terbahagi kepada 4 kategori ataupun 4 bidang. Yang pertama ialah untuk filem syarikat melibatkan 60 syarikat, yang kedua untuk dokumentari yang melibatkan 7 buah syarikat, kemudian untuk pemasaran melibatkan 6 syarikat, dan yang keempat ialah program TV OTT yakni kerjasama dengan Astro sebanyak 8 syarikat, dan keempat-empat kategori dana ataupun keempat-empat kategori syarikat ini dijangka memberi pekerjaan kepada 3,175 orang tenaga kerja. Ini adalah lanjutan daripada Prisma yang kita telah lancarkan pada Februari tahun ini, dan matlamat kita ialah untuk terus-menerus memfasilitasi dunia perfilman dalam mereka berkarya dan menghasilkan produksi-produksi yang bermutu tinggi. Dan dari segi kita di KKMM, kita menggunakan DKD ini untuk pelbagai bidang, filem, muzik dan sebagainya. Dan dari semasa ke semasa, kita akan umumkan penyerahan ataupun tawaran dana dalam bidang-bidang yang pelbagai itu. Seterusnya, izinkan saya untuk membacakan kenyataan media sebagai sambutan kepada pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi atau pemulih yang diumumkan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. KKMM terlibat secara langsung dalam pelaksanaan 2 daripada 3 fokus utama pemulih, iaitu yang pertama bagi meneruskan agenda prihatin rakyat, dan yang kedua bagi menyokong perniagaan. Dalam hal ini kita memberi fokus kepada soal-soal yang berkaitan dengan kesaling hubungan internet, keusahawanan digital, kelangsungan industri kreatif dan juga komunikasi kesihatan mental. Syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi utama iaitu Celcom, Digi, Maxis, Telekom Malaysia dan U-Mobile telah bersetuju untuk sekali lagi melanjutkan perkhidmatan pemberian 1 gigabit data harian secara percuma mulai 1 Ogos sehingga 31 Disember. Kemudahan ini dianggarkan bernilai ringgit Malaysia 500 juta dan memberi manfaat kepada 44 juta pelanggan berdaftar. KKMM melancarkan satu pakej baru yang kita panggil Pupuk yang diumumkan Perdana Menteri, Program Pemerkasaan Pendigitalan Usahawan Kecil, Pupuk. Pupuk ni adalah repackaging semua program e-dagang yang kita ada selama ni, yang kebanyakannya itu atau sebahagian besarnya di bawah MDEC. Kerajaan mensasarkan sekurang-kurangnya 800,000 usahawan untuk menerima guna pendigitalan dan seterusnya terlibat aktif dalam ekonomi digital. KKMM juga melalui kempen seperti Shop Malaysia Online dan Go E-Commerce Onboarding bersama-sama pemain industri dan platform-platform e-dagang mensasarkan manfaat kepada lebih 300,000 peniaga mikro dan PKS daripada pelbagai kumpulan dengan peruntukan sebanyak 200 juta ringgit.
Pada masa yang sama, sejajar dengan perkembangan revolusi perindustrian 4.0 dalam bidang pertanian, program digitalisasi dan transformasi sektor pertanian atau Digital AgTech dengan usaha sama MDEC dan Pertubuhan Peladang Kawasan akan melatih 250 usahawan tani khususnya di luar bandar untuk beralih ke platform ekonomi digital. Kedua-dua inisiatif ini diharap mampu meningkatkan hasil perniagaan dan penjualan secara dalam talian untuk menjana sumber pendapatan yang lebih lumayan. Manfaat pemulih ini akan turut dirasai oleh penggiat industri kreatif negara dengan peruntukan sebanyak 100 juta ringgit melalui jabatan serta agensi-agensi di bawah KKMM seperti RTM, Finas, MDEC, My Creative Venture, Cendana dan Bernama bagi melaksanakan 14 inisiatif utama dalam bentuk kemudahan pembiayaan, pembangunan kapasiti, akses pasaran dan promosi, serta produksi di TV dan radio. Inisiatif ini mensasarkan lebih 8,000 penerima manfaat daripada pelbagai bidang, antaranya penyanyi, pemuzik, pelakon, penulis skrip, pencipta lagu, penggiat teater, artis seni persembahan, syarikat penerbitan dan kru produksi dan teknikal di belakang tabir. Dianggarkan juga sebanyak 35,000 pekerjaan bakal diwujudkan dalam industri ini. Dianggarkan peruntukan ini juga akan digunakan untuk meneruskan program di bawah Prisma yang sudah dilaksanakan sejak bulan Februari tahun ini. Ya. Kemudian dari segi Perkeso, seramai 11,460 tenaga kerja di bawah syarikat-syarikat produksi penerima DKD Finas bakal menerima caruman pelindungan di bawah skim Perkeso melalui inisiatif caruman tenaga produksi. Akhir sekali ialah dari segi kesihatan mental, kerajaan juga menyedari keperluan sokongan psikososial semasa kita semua berhadapan dengan pandemik ini. Dalam konteks ini, RTM melalui program Selamat Pagi Malaysia setiap hari telah mempunyai slot khas jam 9 pagi hingga 9.30 pagi yang membicarakan berkaitan kesihatan mental. Saya berharap dengan peruntukan sebanyak 15 juta yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam pemulih yang ditujukan kepada badan-badan bukan kerajaan atau NGO sebagai rakan strategik kerajaan dalam menangani isu-isu seperti kesihatan mental, gelandangan dan masalah sosial yang lain dapat kita manfaatkan secara bersama. Kalau saya boleh pergi balik kepada kenyataan yang saya sebutkan tadi, apabila Perdana Menteri melancarkan pemulih, ada 3 perkara utama ataupun 3 fokus utama. 2 daripadanya melibatkan KKMM, iaitu dari segi meneruskan agenda prihatin rakyat dan dari segi menyokong perniagaan. Sebahagian daripada perkara yang diumumkan dalam pemulih itu adalah lanjutan daripada perkara yang pernah dilaksanakan sebelum ini. Contohnya ialah pemberian 1 gigabit data harian secara percuma. Ini kita ucap terima kasih kepada syarikat-syarikat telco, yakni Celcom, Digi Maxis, Telekom Malaysia dan U-Mobile kerana mereka meneruskan sumbangan mereka yang beranggar sebanyak 500 juta itu. Selain daripada itu, program-program e-dagang yang selama ini sudah juga dilaksanakan di bawah SKMM dan juga di bawah MDEC, selain daripada agensi yang lain itu diteruskan dan dia melibatkan perbelanjaan sebanyak RM200 juta ringgit. Dalam satu bidang yang agak spesifik yang jarang dibicarakan iaitu dalam bidang pertanian. Ini yang dikatakan Digital AgTech yang melibatkan MDEC. MDEC bekerjasama dengan pertubuhan-pertubuhan peladang kawasan untuk melatih 250 orang usahawan tani supaya mereka migrate ke ekonomi digital.
Kemudian 100 juta peruntukan baru tambahan. Yang ini dalam bidang kreatif yang akan diusahakan oleh semua agensi di bawah KKMM sebagai lanjutan daripada Prisma. Yang Prisma tu ada lagi dana yang belum dihabiskan sebab kita cadang untuk habiskan sehingga bulan Disember tahun ini. Tapi sekarang kita dapat tambahan 100 juta lagi dan kita akan lipat gandakan usaha yang kita laksanakan. Bab perkeso kerana ramai penggiat seni sebelum ini mereka tidak berdaftar ataupun mereka tak terlibat dengan perkeso, ini galakan untuk mereka terlibat. Kesihatan mental itu tidak melibatkan KKMM secara langsung, tetapi sejak daripada 1 hari bulan Jun yang lalu, RTM sudah ada satu slot khas berkaitan kesihatan mental pada setiap 9 pagi dalam Selamat Pagi Malaysia selama 30 minit di mana kita membawa pakar-pakar dan kalau saudara mengikutinya dalam setiap slot itu ada soal jawab dan selalunya pakar-pakar ini akan memberikan nombor-nombor telefon kalau orang bertanya tentang sesuatu hal, jadi mereka disalurkan ke sana. Jadi yang 15 juta itu bukan untuk kami. 15 juta itulah untuk NGO-NGO yang membantu mereka yang berhadapan dengan isu-isu seperti kesihatan mental, gelandangan dan masalah sosial yang lain. So, saya tidak tahu 15 juta itu berapa untuk kesihatan mental, tapi banyak NGO yang terlibat. Dan lazimnya NGO yang terlibat dalam hal-hal sedemikian, dia tak boleh hanya ambil satu bab saja, dia tak ambil bab yang lain kerana biasanya bab-bab masalah sosial ni dia berkait antara satu sama lain. Dan bagi orang yang berpengalaman dalam bidang ini, dia akan beritahu kita bila orang buat phone call, you tak boleh nak main pass saja kepada ni saya cuma buat gelandangan, saya tak buat masalah ini, so I pass you to another person. You don't do that normally, sebab itu hanya akan menyebabkan orang yang sudah sedia murung akan bertambah murung dan kita tak nak mereka berhadapan dengan masalah yang lebih besar. Baik, itu adalah dua perkara yang saya nak sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih kerana sudi hadir dan mendengar, dan sekarang kita buka sekiranya ada apa-apa soal jawab. Yang ini dululah, dua bab ni dulu. Kalau ada yang bab-bab lain tu selepas itu. Silakan. Juliana dari TV3, dari Berita. Saya sedia maklum seperti yang Datuk maklumkan tadi yang memang ada dana peruntukan untuk membantu industri ini. Saya nak bertanya mengenai perfilman. Adakah mungkin dalam tempoh kita pandemik, dalam tempoh kita PKP ini, pihak kementerian ingin memohon kepada MKN untuk dibenarkan industri perfilman beroperasi semula mengikut SOP yang ditetapkan seperti mana yang pernah berlaku pada fasa 2 tempoh hari. Ada kemungkinan untuk membenarkan mereka ini kembali beroperasi. Soalan sama juga boleh dijawab oleh Dr. Ahmad Idham. Terima kasih. Alright, perkara ini kita dah bawa kepada MKN dan setakat ini MKN oleh kerana kita berada dalam fasa 1 ni nampaknya agak sukar untuk kita dapat kelulusan lah buat masa ini. Dan kita berharap bila kita masuk ke fasa 2 dan fasa 3, mudah-mudahan pada masa itu kita boleh dapat kebenaran. Dia ada dua bentuk kebenaran ni. Satu ialah kebenaran penggambaran yang di mana saja asalkan mendapat apa dia panggil daripada Finas ni, dia adalah kelulusan dia tu. Lagi satu ialah kelulusan untuk membuat penggambaran di studio-studio yang disenaraikan. Jadi kami berharap kalaupun tak dapat penggambaran itu di semua tempat yang syarikat produksi nak buat penggambaran, mudah-mudahan sekurang-kurangnya kita dapat membuat penggambaran di studio-studio yang disenaraikan. Studio yang senaraikan ni tak banyaklah, studio di Finas, studio di tempat-tempat tertentu, penggiat filem dia tahulah. Namun buat masa ini memang kita belum dapat kelulusan itu, namun kita berusaha. Saya jangka kalau fasa 2 mudah-mudahan kita dapatlah sedikit sebanyak kelulusan. Kalau terhad pun bolehlah juga membolehkan
syuting itu dilakukan. Ya. So fasa 1 memang belum dapat. Mudah-mudahan fasa 2 kita boleh dapat sedikit kelonggaran, mudah-mudahan. Memandangkan sekarang ini kebanyakan industri lumpuh kerana syarikat-syarikat produksi tidak dapat beroperasi. Jadi bagaimana dana ini ingin dimanfaatkan seandainya syarikat-syarikat produksi tidak dapat beroperasi. Jadi benda ni tak sampai juga usaha untuk membantu industri secara keseluruhannya. Okey, terima kasih. Dalam industri kreatif ni ada pelbagai bentuk production. Misalnya untuk penyanyi-penyanyi dan pemuzik-pemuzik, mereka tak boleh buat live event dan sebagainya. Jadi baru-baru ni kita telah mengedarkan dana yang kita panggil HDR, hiburan dari rumah. Yang ini untuk mereka buat sesuatu production. Mereka diminta untuk menerbitkan video muzik yang kemudiannya boleh kita tayangkan. Jadi ada orang tanya saya, nak tayang dekat mana? Saya kata jangan tanyalah tayang kat mana. Janji ada production dan kita boleh bagi peluang kepada rakan-rakan pemuzik. Lepas tu nanti kami carilah slot di mana-mana. Begitu juga untuk filem. Walaupun kita tahu kita macam hari ni pun kita keluarkan dana hari ni, teman-teman pun tak boleh nak syuting juga, tapi paling kurangnya the money is already there dan mereka dah boleh plan. Jadi sebaik saja mereka boleh buat syuting dan sebagainya, maka mereka boleh take off terus. Kalau tidak dia tunggu juga, nak tunggu boleh dapat syuting dah. So kita optimistik dan kita proaktif, dana dikeluarkan dulu. Dan sebaik sahaja penggambaran boleh dilaksanakan, mereka boleh terus jalankan tugas mereka. Itu satu. Yang keduanya, ada setengah-setengah itu dia perlu pre-production work juga. Banyak perkara yang harus dilakukan, penghasilan skrip dan sebagainya. Casting pun nothing is free nowadays, ya. Jadi banyak perkara yang harus mereka laksanakan sebelum the actual shooting. Jadi yang penting ialah kita sediakan dana itu dan kita percaya kita ada good faith dengan teman-teman dalam industri kreatif. Dia takkan buat duit tu pergi tempat lain. The moment they can shoot, they will shoot. Yes. Thank you, Dato'. Hadirin majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia serta Div-Div Kehormat atas kesudian bersama dalam sesi pemakluman secara maya penerima surat tawaran dana kandungan digital pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menang bersama, lindung diri, lindung semua.